Assalamualaikum, nama saya Nur Kamilia binti Ismail, merupakan pelajar dari kumpulan B bagi kelas Training and Development. Training program yang saya laksanakan dinamakan sebagai Digital Content Training Program, iaitu satu program latihan yang bertujuan sebagai persediaan peserta dalam mengaplikasikan digital content, iaitu secara spesifiknya melalui penggunaan website dengan efektif. Bagi training program ini, saya merupakan selaku pelatih yang akan melatih para peserta dalam sesi latihan. Training program ini dilaksanakan untuk memfokuskan kepada 20 orang peserta sahaja yang terdiri daripada peniaga-peniaga online, iaitu mereka yang berniaga secara atas talian tanpa premis perniagaan. Dalam penyediaan program latihan ini, peralatan dan kaedah yang diguna pakai termasuklah e-modul yang akan diberikan secara atas talian, penggunaan alat elektronik seperti komputer, laptop dan sebarang peranti mudah alih seperti telefon bimbit dan tablet. Pelaksanaan program latihan ini juga dilakukan secara maya melalui aplikasi Google Meet. Elemen penting yang bakal dipelajari sepanjang sesi program latihan dijalankan antaranya ialah cara untuk mendaftar dan membuka online website iaitu melalui aplikasi bitcarter.com, cara untuk muat naik gambar produk, cara untuk edit atau customize laman web Bitcarter, dan cara untuk membuat persediaan bayaran secara atas talian. Ini adalah tentatif program. Program ini dijalankan selama 1 hari sahaja. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Google Meet iaitu melalui persidangan video. Program ini bermula jam 9 pagi sehingga jam 1.30 petang. Jadi, mari mulakan dengan sesi program latihan. Jadi kita teruskan program latihan kita iaitu mengenai dengan website, online website iaitu dikenali sebagai Bitcarter. Jadi permulaan untuk membuat online website ini adalah kita perlu mencari di carian Google iaitu Bitcarter. Okey. Jadi kemudian kita search saja untuk Bitcarter ini, di mana pada mulanya kita akan lihat laman web Bitcarter ini iaitu www.bitcarter.com. Jadi anda perlu klik di sini untuk melayari laman web ini. Kemudian kita klik sahaja. Okey, apabila anda klik, anda lihat ini adalah muka hadapan untuk laman web Bitcarter, di mana di penjuru kanan ini kita dapat lihat ada sign up dan juga login, di mana sign up untuk bagi mereka yang masih belum melakukan pendaftaran, di mana ia bermaksud ini adalah untuk pendaftaran baru, di mana dan login pula adalah untuk yang telah berdaftar sebelum ini. Jadi kemudian bagi sesiapa yang baru saja untuk berdaftar, jadi perlu tekan klik sign up sahaja. Okey, kita dapat lihat sebelum ni, ini adalah muka hadapan bitcarter.com. Okey. Kemudian bagi pengguna baru, kita sign up saja di sini. Just klik. Kemudian kita dapat lihat di bawah ini apabila kita scroll, ini adalah pilihan-pilihan plan yang ada, iaitu dari yang percuma sehingga yang berbayar. Terdapat banyak peringkat, di mana pertama adalah gold, kedua platinum, diamond, seterusnya titanium, di mana titanium adalah yang paling tinggi bayarannya. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang kita dapati untuk setiap plan yang ada. Okey, jadi memandangkan ini adalah untuk permulaan dan untuk pengguna baru, jadi saya sarankan menggunakan yang percuma sahaja, di mana dia memberi
peluang untuk meletakkan sebanyak 5 produk dan tidak memerlukan kad kredit. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan bagi gold features, iaitu yang untuk percuma, one image per product, free customizable themes and online and in person. Ini semua adalah kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapati melalui yang percuma. Seterusnya, kita akan sign up, di mana kita akan pilih plan free, iaitu yang percuma saja. Jadi just klik kat sini. Kemudian di sini tertera maklumat-maklumat yang diperlukan ataupun butiran-butiran maklumat yang diperlukan untuk pendaftaran bagi pengguna baharu, iaitu pertama adalah email, kemudian kata kunci iaitu password, kemudian nama shop kita, nama kedai kita, shop name, kemudian shop URL, di mana shop URL ini akan dilinkkan ataupun akan disatukan dengan nama shop name kita. Jadi dia akan memberi akan memudahkan urusan untuk bagi sesiapa bagi mana-mana pengguna Bitcutter ini. Jadi ini adalah di mana kita perlu isi butiran. Okey. Setelah saja anda berdaftar dengan laman web rasmi Bitcutter, jadi ini adalah muka hadapan untuk laman web apabila anda memasuki laman website Bitcutter. Jadi di sini anda dapat lihat ini muka hadapannya. Dan di bawah ini adalah berkenaan dengan Shop Essentials, di mana ini adalah komponen-komponen yang perlu kita edit, seperti add your product, kita boleh tambah produk kita letak gambar produk kita edit untuk tema dan juga customize kita punya website, untuk set up your checkout, di mana untuk pembayaran. Lepas tu untuk meletakkan profile image kita, letakkan gambar profil kita, menambah diskaun untuk kita punya produk, kemudian Boost App Integration, di mana kita boleh juga untuk share daripada social media lain seperti Facebook, Instagram, Twitter. Jadi pertama, apa yang perlu kita buat adalah dengan add your product. Ini adalah benda pertama yang perlu kita buat. Jadi kita klik sahaja. Kemudian add the product. Jadi kita perlu tekan bahagian ini, add product. Okay, setelah situ apa perlu kita lakukan adalah add the product. Kita tekan saja di sini, di mana kita nak letak description, nama produk kita, gambar produk kita di sini. Seperti contoh, ini saya berikan contoh produk di mana saya letak produk saya, iaitu kasut. Kemudian description kita boleh letak, saya akan letak description ada sebagai kasut, dan categories yang kita boleh letak ini adalah kita boleh letak apa-apa kategori, tapi bergantung kepada produk kita. Seperti contoh, kalau saya produk kasut, jadi apa yang saya boleh letak seperti bahagian-bahagian outfit seperti baju, topi, cermin mata, itu untuk bahagian outfit, seluar dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, saya letak kategori outfit lah. Jadi saya savekan. Okay. Jadi dia telah setkan kategori sebagai outfit apabila kita save. Kemudian ini adalah status, di mana ini adalah pilihan-pilihan status kita untuk produk kita, seperti aktif, di mana produk kita masih boleh untuk dibeli, hidden, sold out, di mana telah habis dijual, coming soon, maksudnya masih belum ada di pasaran. Jadi di sini saya akan setkan sebagai aktif saja. Kemudian kita boleh tetapkan kasut kita dengan harga yang telah ditetapkan. Seperti contoh, saya letak RM50. Dan di bawah ini berkenaan dengan option add individual options.
berkaitan dengan barangan kita, tapi sekarang buat masa sekarang saya tidak akan letak apa-apa di sini. Ini bahagian penting iaitu ad shipping. Seperti contoh ad shipping ni untuk menetapkan berapa harga yang perlu ditetapkan mengikut negara itu. Seperti contoh kita Malaysia, jadi kita boleh tetapkan harga. Contoh saya letak RM8 untuk di Malaysia, seperti itu. Tapi kita boleh tambah lagi mengikut pilihan negara yang kita ingin letak untuk kita set. Kemudian itu saja. Selepas kita dah set semua bahagian ini, kita perlu juga letak profil gambar untuk produk kita. Seperti contoh, saya akan upload gambar. Jadi saya akan pilih saja gambar untuk berkaitan dengan kasut. Saya akan letak kasut. Jadi ini adalah produk saya. Jadi setelah kita telah mengedit semua butiran-butiran untuk produk kita, jadi kita boleh tekan save di bahagian bawah ini. Okay. Kita tekan save saja. Baiklah, setelah kita save untuk butiran-butiran produk kita, seperti contoh saya letak produk iaitu kasut. Jadi setelah save, jadi kita dapat lihat di sini kita telah menyiapkan 20% daripada setup shop kita, shop online kita. Jadi apa yang kita perlu cuba kita lihat di bahagian produk, bukan di bahagian ini. Di sini kita dapat lihat ini adalah produk yang kita telah setup ataupun kita telah edit. Jadi kemudian saya sarankan untuk pergi ke bahagian account. Okey, baiklah, di bahagian account ini adalah account untuk shop online kita. Sebelum itu, mari kita lihat di bahagian ini, iaitu cuba tekan di bahagian view your shop. Di mana ini adalah gambaran sebenar bentuk online shop anda jika tidak di edit ataupun design. Jadi apa yang perlu kita buat adalah untuk design tema supaya menjadi lebih menarik. Jadi kita pergi ke bahagian account tadi, kemudian kita pergi ke bahagian customize design, klik sahaja. Jadi di sini kita dapat lihat bahagian tepi ini adalah komponen-komponen yang boleh kita edit untuk laman website kita supaya menjadi lebih menarik. Jadi di tepi ini juga adalah, jika tekan, ini adalah untuk tema website kita. Jadi seperti contoh, anda boleh pilih salah satu daripada semua themes atau tema yang telah disediakan. Seperti contoh, saya akan pilih tema ini. Wow. Baiklah, kemudian ini adalah macam mana rupa sebenar ataupun bahagian tema yang telah dipilih. Baiklah, saya akan edit untuk bahagian tetapan, di mana kita hanya perlu tekan ni. Baiklah, di sini kita dapat lihat ini adalah logo. Kita boleh edit untuk logo dan kita tekan. Jadi saya ambil sebagai contoh gambar sebagai logo, iaitu gambar ini. Jadi ini adalah sebagai contoh logo saya. Okay, seterusnya untuk homepage welcome image, di mana ini adalah untuk background bahagian homepage kita.
Sebagai contoh, saya akan pilih satu gambar ataupun sesuai untuk background website. Seperti contoh, saya akan ambil untuk rainbow. Okay. Okay, jadi ini adalah rupa setelah kita edit untuk bahagian homepage dan juga logo. Seperti ini. Di sini terdapat juga banyak pilihan-pilihan untuk kita tukar komponen-komponen yang kita inginkan. Seperti contoh, header font kita boleh ubah. Seperti contoh adalah text font kita. Kita dapat lihat perubahan jika kita pilih Lacton untuk font teks kita dapat lihat perubahannya. Jadi anda boleh mengedit di bahagian ini, dan ini juga adalah teks ataupun bahagian-bahagian yang anda boleh pilih untuk diletakkan di bahagian kosong ini. Okey, seperti contoh, saya akan beri contoh untuk bahagian announcement text. Saya ambil discount code. Jadi kita boleh discount code di bahagian atas ini. Kita dapat lihat dia akan tertera di bahagian atas ini. Ini bahagian announcement text, tetapi anda juga boleh mengedit untuk bahagian-bahagian lain. Seperti contoh di bawah ini, untuk social media URL, di mana kita boleh letak juga link social media kita di bahagian ini. Baiklah, selain daripada itu, jika kita lihat di atas kembali, untuk bahagian warna, seperti contoh adalah teks kita. Kita boleh ubah warna untuk teks huruf kita pelbagai warna. Jadi di sini kelebihan yang ada di Bigcutter ini, dia memudahkan dari segi pemilihan warna mengikut kreativiti anda. Ya, untuk button background kita boleh pilih mengikut kesesuaian dan mengikut kreativiti. Ini saya akan jadi ini adalah kompartmen ataupun komponen-komponen yang boleh anda edit. Okay. Setelah anda edit untuk bahagian ini, apa yang anda perlu lakukan, anda mestilah save supaya ia tidak hilang, dan ia simpan dalam ketetapan dalam website ini. Okay, setelah save anda boleh tekan exit. Di sini lihat kita telah menyiapkan 30% daripada shop setup kita. Kemudian kita pergi ke bahagian discount. Di sini kita boleh add a discount. Baiklah, apabila kita berada di bahagian penetapan untuk discount, jadi kita boleh mengisi segala butiran-butiran yang ada di bahagian ini. Seperti contoh di discount code, kita letak 25%. Contoh description ada 25%. Dan di bahagian ini, okay, saya akan kekalkan sahaja kerana ini untuk jadikan contoh. Okay, ini saya pilih flat rate discount. Lalu di sini saya letak percentage discount. Di sini saya letak 25%.
Kemudian on their entire order, saya kekalkan starting now, expiring never, saya pilih when it's been used. Jadi setelah mengisi segala butiran-butiran yang ada di bahagian penetapan diskaun, mari jangan lupa untuk klik save di bawah ini, bahagian bawah ini. Yes, your discount was created. Maksudnya anda telah berjaya untuk mengisi segala butiran-butiran yang ada di bahagian penetapan diskaun. Kemudian saya sarankan untuk anda pergi ke bahagian account, di mana di bahagian account ni, jika dilihat di bawah ini adalah di bahagian untuk pembayaran. Ini get paid, di mana ini adalah option atau pilihan untuk pembayaran bagi sesiapa sahaja ataupun customer pelanggan yang ingin membeli barangan anda. Di mana ini adalah dua cara ataupun kaedah-kaedah yang dilakukan yang boleh digunakan untuk pembayaran. Di mana ini adalah melalui credit card with Stripe dan juga payment with PayPal. Di mana payment with PayPal ini sesuai untuk customer-customer yang tidak menggunakan credit card lah. Kita lihat jadi ini adalah butiran yang diperlukan untuk mengakses PayPal, iaitu email dan juga dari negara mana, okey, di mana tempat anda tinggal. Jadi anda boleh letak untuk butiran anda, kemudian anda boleh akses. Itu untuk bahagian payment dan ia sangat penting. Kemudian kita pergi ke bahagian akaun semula, di mana di bahagian akaun ini anda juga boleh menyunting profil, gambar profil anda. Okay, seperti contoh, saya akan memilih satu gambar profil sebagai gambar profil saya. Seperti contoh, saya pilih gambar ini. Gambar ini sebagai gambar profil saya untuk online shop website saya. Jadi ini adalah cara-cara untuk membuat website online menggunakan Bigcartel yang berfungsi untuk sebagai digital content terutamanya bagi peniaga-peniaga online. Jadi sebelum itu kita boleh lihat preview dari produk kita. Di sini produk kita. Kita boleh lihat di bahagian account. Jadi ini adalah bahagian produk kita tadi yang baru kita sunting. Jadi semuanya boleh bergantung kepada kreativiti idea anda sendiri untuk menyunting segala bahagian-bahagian di laman web online website ini. Adalah okey. Jadi setelah anda sunting profil anda, ini bermakna anda telah selesai untuk bersedia menggunakan laman website Bigcartel sebagai satu platform online, terutamanya bagi peniaga online untuk menjalankan perniagaan dengan lebih mudah. Jadi ini dah cara-cara untuk menggunakannya.
Jadi, selamat mencuba. Setelah sesi program latihan berakhir, saya juga telah mengadakan sesi soal jawab dengan kesemua peserta. Seterusnya, memberi borang penilaian kepada peserta melalui tinjauan dan pemerhatian sepanjang sesi latihan program berlangsung. Ia penting kerana dapat dijadikan sebagai rujukan dan langkah penambahbaikan program latihan untuk masa akan datang. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.